Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa turuwul adami, dan mendatangkan oleh tiada, artinya binasa. Lawan baqa', dan bermula berbetulan antaranya dan antara baqa' daripada berbetulan antara sesuatu yang bersamaan dengan naqidnya. Kerana bahawasanya naqid baqa' itu la baqa', tiada baqa', iaitu ain mendatangi oleh adam, yakni fana, binasa. Wal mumasalah. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, belas ihsan dia, masih kekalkan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Dia bagi kita nikmat Islam melalui mak ayah kita. Alhamdulillah. Nikmat dibagi lagi, diberi pada kita keupayaan taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Diberi lagi pada kita nikmat ada keinginan untuk nak belajar, nak faham benar-benar perjalanan agama. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kesihatan, kelambangan masa, keupayaan boleh hadir dalam majlis yang mulia untuk menjunjung titah perintah baginda, agar kehidupan kita ni tepat macam mana kehendak Allah Ta'ala dan macam mana ditunjuk ajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan, kesempatan, lapangan masa, keterbukaan hati, kesungguhan untuk berada dalam majlis yang seumpama ini. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ini meneruskan bacaan daripada kitab Baku Iman, kitab Sirajul Huda. Kita masih duduk bicara sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala. Kita baru lepas bicara mengenai Adam, itu jak hudus. Seterusnya lawan bagi baqa', turuwul Adam. Terjemah asal dia, dan mendatangkan oleh tiada. Bahasa lain, didatangi oleh tiada. Boleh ada kemungkinan binasa. Asal bahasa Arab turuwul adam ni, toro'a ni dengan makna datang, boleh datang, boleh hadir, boleh jadi, boleh berlaku. Adam tiada. Itu bahasa asal. Jadi lawan bagi baqa', selalu kita sebut fana, binasa. Jadi sama ada memang dah binasa ataupun boleh datang binasa. Jadi dia datang ke sini dengan perkataan boleh datang binasa. Yang itu mustahil. Allah Ta'ala
Dia baqa, yang boleh datang binasa dia makhluk. Allah mustahil boleh datang binasa pada dia. Baik. Satu antara kita berbicara lepas dalam bab ta'alluq kudrat iradat. Ta'alluq kudrat iradat pada mungkinat, tak ta'alluq pada wajib dan mustahil. Jadi antara soalan kita bicara dulu, boleh tak Allah Ta'ala dengan kuasa dia binasakan diri dia? Apa punya soalan tu kan? Soalan tu soalan tak relevan. Pasal apa? Pasal menta'alluqkan kudrat, menta'alluqkan kuasa Allah Ta'ala dengan perkara yang mustahilat. Apa yang mustahilat? Boleh datang binasa pada zat dia, pada diri dia. Yang tu adalah mustahil. Jadi mempersoalkan bolehkah dia membinasakan diri dia. Subhanallah. Atas kaedah nak selesai masalah tu, soalan tu tak relevan. Membinasakan diri zat dia, itu adalah bukan ta'alluq kudrat. Bukan jawapan dia Allah tak kuasa binasakan diri dia, bukan jawapan dia tak kuasa. Tapi yang ni soalan tak ada kena-mengena dalam bab ni. Pasal bahasa mudah kita, soalan bodoh, soalan yang tak masuk akal, mensoalkan sesuatu yang bukan dalam ta'alluq dia. Subhanallah. Baik. Artinya bahasa lain daripada mendatangi oleh tiada tu binasa. Perkataan yang kita masyhur sangat dengar, fana. Baik. Jadi perkataan fana ataupun turul adam ni adalah lawan baqa. Ya. Dan bermula berbetulan antara turul adam dan antara baqa. Bermula berbetulan, masuk berbetulan ni berlawan lah. Gunakan perkataan turul adam untuk membetuli atas makna yang di sebalik daripada baqa. Itu maksud berbetulan sini. Artinya jadikan sebagai perkataan berlawan. Lawan bagi baqa tu adalah turul adam. Dia daripada berbetulan antara sesuatu dan yang bersamaan dengan naqidnya. Pasal apa? Kerana bahawasanya naqid baqa itu la baqa. Dia guna naqid juga di sini kan. Tiada baqa, tu terjemah. Iaitu ain mendatangi oleh Adam. Jadi dia adalah memang satu makna, satu erti, satu maksud dengan mendatangi oleh Adam. Dengan bahasa lain, yakni fana, binasa. Jadi bila disebut dengan bahasa ain naqid, did lah. Maksudnya did ain naqid, boleh. Selesai? Mudah je tu, tak susah. Bab ni pun memang senang je hadam. Wal mumasalatu lil hawadis. Seterusnya adalah lawan bagi mukhalafah. Mustahil Allah Ta'ala mumasalah lil hawadis, ada serupa menyerupai. Itulah antara makna asal mumasalah. Dia wazan masala, yumasilu, mumasalatan. Macam mana sifat wajib pada Allah Ta'ala, mukhalafah, khalafa, yukhalifu, mukhalafatan. Dia ada makna fa'ala, berbalas-balas, musyarakah. Dari sudut, kalau bab mukhalafah, sifat wajib Allah Ta'ala, Allah tak sama dengan makhluk, makhluk tak sama dengan Allah Ta'ala. Tak sama di atas prinsip Allah mesti sempurna, makhluk mesti kekurangan. Allah mesti tak hajat pada satu, makhluk mesti berhajat pada Allah Ta'ala. Itu prinsip dia. Jadi apa-apa yang mengertikan ada mumasalah, makhluk ada ciri-ciri ketuhanan, Tuhan ada memiliki ciri-ciri makhluk,
itu salahlah akidah. Pasal mentuhan dengan makhluk salah, memakhlukkan Allah pun salah. Kerana Allah Ta'ala nak banding dengan makhluk ni, tak ada banding langsung. Macam mana kita bicara dalam bab mukhalafah, tak ada banding Allah Ta'ala dengan makhluk, tak mana. Macam mana tak ada bandingnya antara ada dan tiada. Macam tu lah dia banding. Macam mana bandingnya qidam dengan hudus, hadis kan? Dengan baru. Macam mana baqa' dan fana. Macam tu lah. Mana nak sama? Fana tu sifat kita. Kita walaupun ada ni boleh fana. Allah subhanallah, tak ada tasawur langsung fana ada dia. Mana mungkin dia fana? Pasal dia qidam. Di atas sedianya dia, mana mungkin dia binasa? Macam mana dia boleh binasa? Pasal dia ada pun sedia. Kita asal pun tak ada. Kalau ada pun memang boleh binasa. Pasal asal kita tak ada. Nak sebut kata beza sangat antara Allah Ta'ala dengan makhluk. Tahap tu lah kena faham. Satu, kalau ada orang yang memungkinkan boleh ada mumasalah makhluk dengan Allah Ta'ala, ataupun sebaliknya Allah Ta'ala dengan makhluk, walaupun dengan ayat yang layak baginya, salah. Antara kerosakan akidah zaman lah ni yang masyhur, yang telah tersebar disebabkan ada pahaman Wahabi ni, adalah memahamkan bab ketuhanan dengan perkara yang tak selayaknya, tapi untuk murnikan dia letak perkataan yang layak dengan Allah Ta'ala. Seolah-olah perkataan yang layak tu macam satu lesen besar untuk mengiyakan akidah dia yang rosak tu, dengan semata-mata meletakkan perkataan yang layak dengannya. Banyak sangat kita jumpa perkataan tu. Allah duk bersila lendik di arah yang layak dengannya. Duk bersila yang layak. Allah ada muka yang layak dengannya. Tu perkataan yang banyak sangat orang sebut lah ni. Bukan orang awamnya, ustaz-ustaz pun sebut. Orang ada title Tok Guru pun sebut. Lagi apa? Maulana pun ada sebut macam tu. Yang layak dengannya. Allah duduk di aras yang layak dengannya. Allah duduk turun naik langit bumi yang layak dengannya. Astagfirullah. Subhanallah. Jagalah sikit. Allah ada muka yang layak dengannya. Allah ada tangan yang layak dengannya. Ni dah bahasa-bahasa yang dah tercemar. Kerosakan akidah yang bahaya sangat lah. Pasal kataan yang layak ni seolah-olah dia lesen besar untuk membolehkan ada salah faham dalam bab ketuhanan. Jagalah sikit. Saya sebut tu pasal perhati dah kan perkataan-perkataan mereka ni. Sepatutnya kalau kata atas mereka punya bahasa, Allah duduk di aras yang layak dengannya. Waktu kita persoalkan atas, tempat, dia kata bukan macam tu. Yang layak dengannya lah. Kalau yang layak dengannya, dengan soal-soalan kita, dia menafikan bertempat, menafikan berjirim, menafikan mengisi ruang, menafikan ambil manfaat daripada makhluk. Jadi tak selayaknya lah duduk di aras. Boleh faham saya cakap apa? Boleh faham? Jadi sepatutnya apa? Bukan maksudnya duduk, bukan maksudnya berada. Pasal yang tu tak layak. Yang ni gedik-gedik nak kata Allah ada di aras yang layak dengannya. Dah mana? Betul. So, kalau kata Allah berada di aras, bila berada maksudnya dia occupy space. Maksudnya dia menumpang di situ kan. Dia berada di situ. Jadi zat dia ada di aras. Kata dia, ada yang layak lah. Ada yang layak tu adakah dengan mana di atas duduk berdempek? Kata dia, Allah Ta'ala bukan berdempek. Allah tertinggi di atas aras. Tinggi macam mana? Tinggi yang layak dengannya. Kalau gitu, bukanlah dengan makna berada. Bukanlah makna duduk. Boleh faham saya cakap apa? Macam mana boleh pergi bodoh
duk faham kata Allah berada, Allah duduk. Lepas tu masa yang sama seolah-olah nak tanzih Allah Ta'ala yang layak dengannya. Ada pula, ada muka yang layak dengannya. Tu kita tanya dia, Allah ada muka ni dua dimensi ke? Ada depan dan belakang? Bukan. Allah ada muka ni bulat ke? Ada mata, ada hidung? Bukan. Untuk Allah ada muka ni ada duduk di kepala ke? Bukan. Dia ada makna dia lah, makna yang layak dengannya. Kalau gitu bukan muka lah, bodoh. Kalau saya punya bahasa mudah gitu lah kan. Saya kata bodoh tu pasal apa? Pasal gedik-gedik nak pakai makna muka juga. Tapi kata makna muka yang layak. Kalau gitu bukan muka lah. Kan kita belajar bahasa hakiki yang majazi, singa. Singa duduk di hutan, tu singa betul. Singa berkhutbah atas mimbar. Saya tanya, kita tanya, singa yang berkhutbah di atas mimbar, singa yang layak dengannya. Tu Wahabinya style lah. Soal, singa yang layak dengan singa yang berkhutbah atas mimbar, singa yang layak untuk berkhutbah tu, dia ada bulu tegak ke? Tebal-tebal tu. Tak, dia duduk mengaum ke? Tidak. Singa yang layak lah. Bukan singa lah, bodoh. Orang lah. Boleh faham saya cakap apa? Gedi-gedi nak sebut singa yang layak dengannya. Buat apa? Bukan singa yang layak lah. Sebut singa tapi bukan singa. Dalam Quran sebut wa yabqa wajhu, kekalah muka. Terjemah muka, sebut memang muka, tapi bukan muka. Pasal bukan maksud dia muka. Dia nak sebut juga muka, tapi perkataan yang layak dengannya. Ni masalah dia. Subhanallah. Jadi asal nak bicara tu tentang prinsip mukhalafah. Jadi mustahil mumasalah. Satu, kalau ada orang faham Allah Ta'ala melihat dengan mata selayaknya dengan Allah Ta'ala. Salah. Allah Ta'ala hidup dengan roh yang layak dengan Allah lah, bukan roh yang layak dengan kita. Salah. Tu kata perkataan yang layak dengan dia, zaman lah ni, zaman kita ni, zaman fitnah besar berakidah ni, dia macam dah satu lesen besar untuk membolehkan sebut dalam bab ketuhanan, dalam apa saja keadaan, janji bubuh perkataan yang layak dengannya. Jaga, berhati-hati lah situ. Tu yang kalau nisbah saya, kau dah ambil nak layak tu, kita tak usah lawan, kita bagi lagi banyak-banyak. Allah Ta'ala ada isteri yang layak dengannya, Allah ada anak yang layak dengannya. Dah kondak macam tu, bagi lah. Allah pun boleh makan nasi yang layak dengannya. Allah pun makan minum yang layak dengannya. Allah Ta'ala pun lelaki yang layak dengannya. Itu dah ada isteri. Allah Ta'ala pun ambil juga manfaat daripada syurga yang layak dengannya. Dah perkataan yang layak ni seolah-olah satu lesen besar. Habis semua dilayakkan ni. Allah ada mata yang layak, Allah ada muka yang layak, Allah ada tangan yang layak. Semua yang layak. Sedangkan mana layaknya perkataan-perkataan tu pun dah tak layak dah pada Allah Ta'ala. Alasan bodoh dia orang, dia kata apa? Kami hanya kata macam mana Allah Ta'ala kata. Allah kata macam tu, kami terjemahkan dalam bahasa Melayu. Muka, wajhu, muka. Yadu, tangan. Ayun, mata. Sedangkan dalam Quran bukan sebut mata, sebut ayun, mata-mata, tak ada sebut mufrad. Tangan ada sebut mufrad, ada sebut tasniah, ada jamak. Mana satu nak pakai? Bila kita persoal macam tu, jangan tanya banyak-banyak, pening. Bubuhnya yang layak. Satu tangan pun tangan Allah, dua tangan pun dua tangan Allah, banyak tangan pun tangan Allah. Allah ada tangan. Kita bukan persoal masalah itu. Tapi adakah makna dia tangan? Pasal ada sebut mufrad, ada sebut tasniah, ada sebut jamak, ada sebut yadullah, ada sebut bal yadahu mabsutatan, ada sebut wasama'a banainaha biaidin dengan lafaz jamak tu. Jadi mana satu betul? Satu tangan ke, dua tangan ke, banyak tangan? Kata dia tangan yang layak. Kalau itu bukan tangan lah, bodoh. Saya pernah kelahi dengan Wahabi macam ni. Tapi yang tu tak masuk video lah, tak ada dalam video.
Dia nak macam tu mula cakap slow lah, lepas tu dia nak degil juga yang layak dengannya, keluar bodoh pada mulut saya. Kalau ada satu tangan, dua tangan, tiga tangan, kata dia Allah ada tangan, tapi jangan persoal satu, dua, tiga. Nah, tu banyak Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kata dia yang layak dengannya. Kalau gitu dah layak dengannya, bukan mana tangan lah bodoh, kena layaknya tu. Boleh? Faham saya cakap apa? Boleh kan? Singa berkhutbah atas mimbar. Singa tu ada bulu tegak ke? Tak ada. Singa tu duk makan kambing ke? Tidak. Kambing pun kambing masak lah dia makan. Kambing yang layak dengannya. Oh, kalau itu dia ada kuku ke? Wow, macam tu. Tidak. Untuk dia berak merata ke? Tidak. Ni singa apa? Singa yang layak dengannya. Bukan singa lah bodoh. Boleh? Faham kan? Dia ni macam rusa masuk kampung. Kan bahasa tu. Dia mana bukan berkagalah kaki hakiki. Rusa masuk kampung macam mana? Rusa yang layak dengannya. Rusa yang layak tu ada kaki empat ke? Bukan, kata dia. Rusa yang layak tu dia makan rumput ke? Bukan. Dia makan pucuk kayu ke? Bukan. Betul? Rusa yang layak dengannya yang masuk kampung. Bukan rusa lah bodoh. Orang. Dia ada maksud dia. Boleh faham saya sebut apa? Tapi kena bubuh perkataan. Bukan rusa yang layaknya. Bukan rusa lah bodoh. Kena bodoh tu kena sebut. Pasal zaman sekarang perkataan yang layak dengannya ni adalah satu perkataan yang sering digunakan untuk membolehkan nisbah benda yang mustahil pada Allah Ta'ala. Allah duduk yang layak dengannya, Allah berada di atas arasy yang layak dengannya, Allah turun yang layak dengannya, Allah Ta'ala naik balik yang layak dengannya, Allah ada muka yang layak dengannya, kan perkataan tu kan. Kalau dah layak tu, adakah dengan tu kalau kata tangan, adakah berjari? Bukan. Adakah berlengan bersiku? Bukan. Adakah ada dua? Dua, ya. Yang tu dia kata ya. Pasal ada sebut tangan kanan, tangan kiri. Oh, macam tu pula. Bila ada kanan, ada kiri. Itu kalau yang sebut banyak tu macam mana? Oh, jangan soal banyak-banyak. Itu yang layak dengannya. Bila selalunya geng Wahabi ni kalau kita tanya dia memang tak lepas jawab. Nanti dia kata yang layak dengannya. Kita tak usah fikir macam-macam. Kalau gitu tak layak lah tu. Jadi itu bukan makna lah satu kau tak boleh jawab. Satu bahasa kasar dia bukan makna tangan lah bodoh. Apa pasal lu sebut gaduh dan gedi-gedi nak sebut tangan yang layak dengannya, tapi bukan berjari, bukan berlengan, bukan bersiku. Kalau itu bukan tangan lah bodoh. Boleh faham kan? Kaki tangan saja dibenarkan masuk. Oh, kaki dengan tangan lah. Bukan macam tu lah bodoh. Kaki yang tangan yang layak dengannya. Bukan macam tu lah bodoh. Kan senang bahasa tu. Saya guna bahasa bodoh tu siapa? Nak bagi faham bahawasanya ada benda yang salah faham kat situ. Kerajaan menghantar mata-mata datang ke pondok kita. Contoh kan. Menghantar mata-mata yang layak dengannya. Mata-mata yang layak tu mata je ke 2 biji? Bukan. Kata dia, mata-mata yang layak dengannya. Agak-agak kau siapa? Spy lah. Kalau itu spy bukan mata lah bodoh. Tapi gunakan mata tu siapa? Dia mesti ada simbolik kepada sesuatu. Mata untuk apa? Dia datang tu, dia atas function dia lihat. Lepas tu gunakan mata. Jadi yang ni dia panggil alaqah juz'iyah. Sebut mata dengan makna orang. Dia alaqah majazi. Kalau kata singa tu, kenapa sebut singa? Pasal garang dia tu. Jadi dengan sebab garang tu sebut singa. Berani, tegas, pantas, tangkas kan. Suara yang mantap kan. Bunyi pun padu, apa seumpama bahasa itu. Itu yang panggil singa tu. Jadi bukan singa lah. Dengar saya uraian tu pada atas prinsip kita nak faham mustahil mumasalah. Allah sama ke makhluk sama. Sama tu kalau dia kata kami memang tak pernah kata Allah Ta'ala sama macam makhluk. Memang kalau ada orang cakap macam tu memang kapi awal-awal je lah kan?
Dia tak samakan makhluk dari sudut sebut Allah macam mana kita makan, Allah jangan makan macam tu. Sebut macam tu memang bangang sangatlah, orang kafir pun tak cakap macam tu. Masalah dia macam mana? Dia ada sebut sama macam mana? Kita ada muka, Allah pun ada muka. Muka Allah muka yang layak. Itu sama lah. Pasal apa? Pasal apa sama? Pasal ada makna muka. Kita ada tangan, Allah ada tangan. Ada makna tangan tu. Ada makna tangan tu. Ada tangan tu. Jadi ada muka, ada tangan. Maksudnya ada juzuk, ada anggota. Sama lah makhluk. Ada berjirim, berjisim. Sama lah dengan makhluk. Okey, kami tak kata Allah Ta'ala ada jirim, berjisim. Tapi ada profesor tu, ada doktor tu kata, dia mempersoalkan di atas, kita kata mustahil Allah Ta'ala ada berjisim. Kata dia, akal kita tak boleh menerima sesuatu yang ada tapi tak ada berjisim. Kat Tuhan boleh pula. Dia macam tu. Astagfirullah. Tu kata, kepala otak Wahabi ni gila. Salah besar cara berfikir dia. Dia bukan guna akal. Dia tak ada akal. Pasal tu dia cakap macam tu. Kalau ada akal, orang akal waras. Macam mana kita belajar mengikut tarikh sebut ulama dalam bab akidah ni, tarikh akli tu, apa yang munasabah, apa yang sepatutnya ada, yang boleh diterima akal, tak boleh diterima akal. Tapi dia boleh menerima prinsip Allah ada dengan berjisim dan mempersoalkan kenapa orang boleh pula i'tiqad Allah Ta'ala ada dengan tak berjisim. Tu bukan hukum akal, bukan main akal. Tu tak ada akal. Ya. Orang berakal tak akan faham macam tu. Sebut bab mukhalafah ni, sifat Allah Ta'ala mumasalah ni panas sikit lah. Pasal dia ada isu yang rosak sangat akidah zaman lah ni, bab macam tu. Lepas tu yang cakap macam tu bukan orang awam, ustaz cakap itu. Kalau ustaz memang Wahabi itu satu hal. Ni nama ustaz ahli sunnah wal jamaah juga. Tapi cara huraian dalam bab-bab ayat mutasyabihat ni sama je Wahabi. Tuan-tuan tak percaya, dengar. Kalau ada dengar YouTube ke apa ke, orang tu cerita bab-bab mukhalafah ayat-ayat mutasyabihat tu, boleh dengar huraian dia macam mana. Dan bagi faham elok-elok apa maksud dia sebut. Dan bila dengar tu faham tak faham apa yang dia kata. Baik, asal terjemah mumasalah lil hawadis ni bersamaan bagi segala yang baru itu. Baik. Bersalahan bagi yang baru. Bersamaan bagi segala baru itu mustahil. Jadi perkataan ni melengkapi bagi jirim dan segala arad. Hawadis tu baharu tu, terjemah baharu tu, segala yang baharu ni melengkapi segala jirim dan arad. Siap. Jadi maksudnya Allah Ta'ala mustahil ada menyamai apa-apa yang pada makhluk ni atas nama jirim, atas nama arad. Satu, bertempat, berjuzuk, beranggota. Mana juzuk anggota? Muka, tangan. Walaupun muka yang layak, tangan yang layak, kan dah masalah tu. Kita yang tak tahu, saya dah mengaji, kita dah mengaji lama macam ni, Tok Guru kata salah kan. Kita dengar pun kembang tengkok lah. Allah ada muka, Allah ada tangan. Yang mereka ni pula dengar, orang yang dah biasa terpalit dengan pahaman sesat, dia sebut Allah ada muka yang layak, tangan yang layak. Pada mereka biasa je. Siap ada pula pahaman dia, Allah ada muka, full stop. Tak usah ubah-ubah lah. Ada full stop tu masalah lah. Allah ada tangan, full stop. Tak boleh ubah lah akidah tu kata dia. Bukan kita kata, Allah yang kata. Memanglah kata, tu hakiki ke majazi? Yang tu kena faham soal. Bila kata kalau dia hakiki, full stop situ, memang muka, tangan lah. Tapi bila sebut tu bukan maksud dia muka tu ialah muka, tangan ialah tangan, maka dia bukan full stop lah. Dan bukan diterjemahkan mentah-mentah faham Allah ada muka, Allah ada tangan, nak murnikan dia yang layak dengannya. Pasal mengertikan dengan makna muka dan tangan memang tak layak.
Bila tak layak, maksudnya bukan muka, bukan tangan lah. Mustahil lah muka dan tangan pada Allah Ta'ala. Itulah dia punya resolusi dia. Baik. Di atas kita nak bicara dengan istilah dia yang sebut Zid dan Nakid ni, macam ni. Yang ni akademik sikit lah. Bermula berbetulan antaranya mumasalah ni dan antara mukhalafah lil hawadis, daripada berbetulan antara sesuatu dan yang bersamaan dengan nakidnya atas aturan barang yang terdahulu atasnya, yang telah sebut lepas. Kerana bahawasanya lawan mukhalafah lil hawadis itu adalah la mukhalafah lil hawadis, maka iaitu ain mumasalah, ya. Maka telah sebut oleh musannif akan segala bahagiannya bersamaan itu dengan katanya. Okay. Jadi kalau gitu, dengan istilah disebut lawan bagi 20 tu adalah adadadu isrin, date bagi isrin. Jadi kalau gitu, mukhalafah tu sifat Allah Ta'ala lil hawadis, lawan dia mumasalah, yang tu betul-betul date, betul-betul date. Siap. Lepas tu apa huraian kepada makna kata mustahil mumasalah? Okey, tengok dia sebut. Bi ayyakuna jirman ay ta'khudhu dhatuhul aliyatu qadran minal faraghi. Antara makna mustahil pada Allah Ta'ala ni bahawa ada ia, badal bagi ia tu Allah Ta'ala itu jirim. Apa maksud jirim? Artinya jirim ni mengambil zatnya yang maha tinggi itu akan kadar luasnya daripada lapang. Istilah orang putih ni kalau kita sebut belajar bahasa Inggeris, occupied space, kan? Subhanallah, subhanallah. Itulah maksud jirim. Satu mengistilahkan Allah berjirim ni salah besar, dalam bab akidah. Maka yang bernama jirim itu barang yang memenuhkan lapang, sama ada ia bersusun ataupun tiada. Setiap sesuatu yang kalau pandang dari segi definisi dia tadi, apa yang dia ada dia dalam keadaan mengisi ruang, dia occupied space, nama dia jirim. Tak kira dia satu ke, dia bersusun ke, bersusun tu bersusun leper ke, bersusun tu bersusun tinggi ke, bersusun tu dua-dua dimensi ada, leper dan tinggi ke, nama dia jirim. Pasal apa? Pasal jirim pandang pada sudut dia mengisi ruang, occupied space tu, mengisi ruang je panggil jirim. Sekalipun dia hanya satu molekul, satu zarah, tak bersusun-susun dengan satu yang lain. Satu dia, tapi ada dia mengisi ruang. Apatah lagi mengiktikad ada di atas sesuatu, ada atas sesuatu, ada pihak, ada intibar dengan makhluk, ada pihak, ada ruang, ada arah, dan mengarahkan dia di arah tertentu. Semua tu salah. Itu mengertikan sifat jirim. Yang nisbah arah tempat jumpa depan nanti, insya-Allah. Yang dia asal dia sebut kata tanjirim tu. Jadi atas nama jirim ni sama ada dia bersusun ataupun tiada. Siap. Bersalahan bagi jisim, jisim lah. Allah mustahil, jirim, jisim. Jirim dia adalah satu istilah untuk mengisi ruang, jirim. Jisim dia satu istilah untuk menunjukkan sesuatu tu ada dia dengan bersusun-susun dengan sesuatu. Sekurang-kurang susun dua. Bila ada dua, nama dia jisim. Tiga lagi lah. Jadi perbezaan jirim jisim ni iktibar dari sudut
Makna dari sudut mana? Jisim pandang pada sudut mengisi ruang. Betul sebut. Jirim, sorry saya sebut. Kalau terbalik tadi. Orang sebut bukan perkataan kan. Jirim adalah istilah pandang pada sudut, occupied space, mengisi ruang. Jisim, penamaan jisim, pandang pada sudut, bersusun-susun daripada sesuatu, sekurang-kurang susun dua ataupun lebih. Allah mustahil jirim, mustahil jisim. Dengan mana Allah mustahil berada di tempat mengisi ruang, dan mustahil Allah Ta'ala bermuka, bertangan, bermata. Mengertikan mata, muka, tangan, walaupun dengan perkataan setan tu, tahu mana? Yang layak dengan dia. Seolah-olah nak memurnikan fahaman muka, tangan, mata. Salah tu pak akidah tu. Tapi tu kata perkataan syaitan, iblis nak memurnikan akidah yang salah. Dialah benda batil yang disalut dengan hak. Perkataan tu, istilah dia. Dia macam tek lembu, buat bentuk bulat, waktu tu kat luar buang gula isi. Tulis apa dia? Selamat menyambut Maulidur Rasul. Belah-belah, ngap, bau, tek lembu. Kau tahu? Tu lah. Akidah tajsim, Nabi dia kata yang layak dengan Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Layak menentang apa? Pasal memahamkan ada muka, ada mata, ada tangan, itu dah nama dia. Nama apa? Jisim. Pasal apa panggil jisim? Pasal pandang pada sudut bersusun-susun dengan satu. Kata dia, kami tak kata Allah Ta'ala bersusun. Lah, yang kau kata ada muka, ada mata, ada tangan tu, kami kata yang layak dengan dia. Guna perkataan saya tadi macam mana? Macam mana? Saya kata macam mana? Kalau itu bukan muka dan tangan tu, bukan muka dan tangan lah, bodoh. Itu yang ulama kita kata mustahil muka, mustahil tangan, mustahil mata. Boleh? Faham? Saya kata apa? Saya gunakan bodoh tu saya apa? Nak bagi perhatian sikit supaya salah fahaman tu. Tu saya kata dia perkataan iblis, perkataan syaitan. Dah termakan pun, bukan kata orang awam, ustaz-ustaz pun termakan kata dia. Boleh cakap macam tu, ustaz ni ya, seorang ni. Orang ni saya lah. Keras sangat. Keras. Apa saya mengaji macam tu? Kau ni orang tak pernah mengaji, dia katalah kita keras. Dia mengaji semua ustaz lembek-lembek macam tu. Semua ustaz-ustaz bodoh macam tu. Pergi pasal bodoh tu. Bodoh lah pasal salah faham. Nak pakai juga mana muka, mana tangan, mana mata. Sedangkan benda tu tak layak. Pasal dia mengertikan makna jisim, makna murakab. Dah muka dengan tangan, dua pun cukup dah. Tu pun dah salah. Tambah ada semua muka, tangan, ada tangan kanan, tangan kiri, yang layak dengannya. Bodoh apa? Layak pun dia tangan kanan dan kiri. Kanan kiri faham tu dua lah. Bila dua, bersusun lah weh. Kanan kiri tu susun macam kita, kanan dan kiri ke susun atas bawah ke susun depan belakang. Tak boleh fikir tu. Allah Ta'ala ada dua tangan je. Ya Allah. Habis faham? Dia faham tu ayat. Apatah lagi ayat yang mutasyabihat tu dia kata, ni mana hakiki ni? Pasal Allah Ta'ala sebut tangan. Tangan pun dah hakiki, bukan menjazi. La ilaha illallah. Dia bodoh sampai menjazi dengan hakiki pun tak faham takrif. Bila sebut tangan, kata dia hakiki. Tangan hakiki. Allah ada tangan lah. Ya Allah. Manusia ni bila pelak ni, dia duduk pelak macam-macam. Na'udzubillah. Jadi mustahil bagi Allah Ta'ala jirim, penamaan jirim pandang pada sudut occupied space. Jisim mustahil, jisim pada Allah Ta'ala pandang pada sudut, penamaan jisim tu pandang pada sudut dia bersusun ataupun tidak. Kalau bersusun nama jisim, sekurang-kurang susun dua. Kalau sesuatu yang tak bersusun, dia satu je, yang tu dia panggil jauhar. Ini istilah-istilah Arab, mengaji kena ambil istilah ni pasal sering dipakai dan diguna untuk menunjukkan apa yang tak selayaknya pada Allah Ta'ala. Jadi makna jirim, jisim, jauhar, arad pada Allah Ta'ala ni mustahil.
Mustahil Allah Ta'ala. Baik, jadi kalau itu maka ia jisim ni terlebih khusus daripada jirim. Jirim dengan jisim lagi khas. Pasal jirim aci benda ada, dia occupy space, dia yang melaul faragh, tu dah panggil jirim. Tak semua jirim jisim, tapi jisim jirim. Tu yang dia kata terlebih khas. Kataan jisim khas daripada jirim kerana ia tertentu dengan barang yang bersusun dua. Siap. Dan kaul yang sahih bahawasanya seorang yang mengiktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu berjisim, tiada kafir melainkan jika mengiktikadkan dia bahawasanya Allah Ta'ala jisim seperti segala jisim. Itu kaul yang paling kuat dipakai oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi kafir ni kalau gunakan perkataan ada umpamanya tu, Allah Ta'ala berjisim seperti segala jisim-jisim yang lain. Yang ni memang kafir confirmnya lah. Allah Ta'ala ada muka, macam mana makhluk lain ada muka. Tu memang kafir terang, soreh tu. Cuma yang saya sebut kata salah akidah, boleh sesat, boleh jatuh kufur tu tahu mana? Dia masih menamakan dengan makhluk, cuma tak soreh. Dia kata soreh, sesat tetap sesat. Bahkan dengan sesat tu tambah pula cerita ke orang awam, mereka boleh memfahamkan secara zahir, tak kena gaya dia akan fahamkan jisim macam mana makhluk pun berjisim. Kalau memang terang-terang sebut macam tu, tu sedia maklum . Jadi kalau dia tak sebut macam mana bahasa disebut ni, berjisim seperti segala jisim, kalau dia kata macam tu, tak kala itu ia kafir. Na'udzubillah. Kerana serupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Ya. Kalau dia tak kata Allah Ta'ala berjisim macam mana jisim, bahkan Allah Ta'ala berjisim saja, macam mana tu? Pasti wasak akidah, menyalahi daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Memang ada ulama kata kafir, ada. Tapi di atas dia kata tak berjisim macam mana makhluk yang berjisim. Dia masih tak kafir soreh. Tapi kafir kalau dia soreh ada. Macam mana pun sesat tetap sesat. Jadi itu yang sebut Wahabi sesat. Sekalipun kalau ada tahap dia tak sampai jadi kafir, sesat. Dia tak kaedah, takkan jadi kafir dulu kot baru nak sesat. Takkan jadi kafir baru nak tinggalkan akidah sesat. Kalau sesat tak apa lagi, janji jangan kafir. Astagfirullah. Jaga. Ulama kita macam mana? Dia ajar jangan boleh ada sebarang kebarangkalian untuk salah dalam i'tiqad sama sekali. Kalau Wahabi yang ajar apa dia? Sebut Allah Ta'ala ada muka, ada tangan. Kau nak kata sesat pun sesat. Tak apa sesat, tapi tak jadi kafir lagi. Pasal ada ulama kata masih tak jadi kafir. Jadi kami nak ambil pendapat tu. Pasal masih belum jadi kafir, tapi sesat. Tak apalah, sesat pun sesat lah, tapi kami tak jadi kafir lagi. Jadi janganlah ustaz terlalu keras mengkafirkan kami. Dia kan guna macam tu. Lawak saja kan, kelakar kan. Saya kata kelakar macam mana? Dia boleh sanggup letak diri dia sesat. Janji tak kafir. Astagfirullah. Bahkan kalau tengok komen-komen netizen lah, kalau kes-kes isu-isu macam ni berjisim ni, jangan kata yang dah ada kan, yang duk live macam ni pun, kalau ada geng-geng Wahabi ni, melenting kepanasan, tengok menggeledik kena macam-macam ni komen. Apa saya nak sebut ni, bahkan memang ada yang dah terlajak pun asal saya nak sebut tu. Tengok komen tu, memang kata dia Allah Ta'ala duduk di arasy, memang Allah Ta'ala muka.
Saya memang takkan ubah akidah saya. Memang Allah Ta'ala ada muka, ada tangan. Pasal Allah yang kata begitu dalam Quran. Dia dah sampai tahap macam tu lah. Cuma dia tak kata Allah Ta'ala ada muka macam mana makhluk ada muka. Macam mana muka makhluk. Dia tak kata macam tu. Tapi sebenarnya satu sudut, dia kata Allah memang ada muka, memang Allah ada tangan. Allah yang kata Allah ada tangan dan ada muka dalam Quran. Jadi dia faham apa? Dia faham muka tu macam mana dia faham ke makhluk muka. Walaupun dia kata Allah ada muka macam makhluk, memang dia tak pernah sebut itu. Walaupun disebut Allah ada muka tapi muka yang layak, tapi dia masih faham Allah ada muka, ada juzuk, ada anggota. Kalau yang layak kata dia, bukan begitu. Itu yang saya kata, kalau ada muka di tangan tapi yang layak dengan dia tapi bukan muka. Yang tu bukan tangan, bukan muka lah, bodoh. Itu yang mustahil muka dan tangan. Ulama kita ajar tanzih orang Ta'ala daripada perkara yang tak sepatutnya. Tu yang kena kata itu bukan muka dan tangan lah, bodoh. Kena bubuh kataan tu. Pasal dia satu kataan untuk berwaspada supaya jangan sembarangan menisbahkan pada Allah Ta'ala dengan perkara yang tak sepatutnya pada dia. Kalau ada pun guna usulub Quran betul, tak apa. Memang nampak menjadi. Kami pakai bahasa Melayu terjemah bodoh-bodoh, lepas tu itikad pun itikad bodoh-bodoh. Sesat. Jangan sikit. Jadi kalau dia kata Allah Ta'ala ni seperti jisim, seperti segala jisim, nescaya kafir orang itu kerana serupakan Allah Ta'ala dengan suatu. Dan yang dikenaki dengan lapang itu. Jadi yang disebut space tu, bahasa orang putihnya lapang ni space lah. Dikenaki dengan lapang tu. Bahasa Arab dia al-faragh, ialah barang antara langit dan bumi. Ni pun bahasa orang putih pun dia panggil space kan. Kalau kita naik kapal angkasa, contohlah kan, gigi jauh, waktu cari bumi dah tak jumpa. Dia panggil apa? Lost in space. Dia sesat ni angkasa lepas. Dia panggil apa? Space dia. Space. Jadi antara langit dan bumi, yang tu pun atas sebut mudah lah. Kalau ikut arash, macam mana? Masih space lagi. Kursi, space lagi kan? Disebut langit bumi itu atas takrif mudah. Dan hanya ataupun sebut langit bumi, antara langit bumi, pasal kita ni boleh bahas langit bumi, ialah atas pada langit bumi, tak kerti lah kita nak cerita. Dan hanya senya dinamakan lapang. Itu dipanggil lapang ni pasal apa? Panggil ruang, panggil space ni pasal apa? Dengan sekira-kira sangka saja. Ni kita, banyak ruang lagi tak? Banyak space. Is there still a lot of space here? Memang space ke there is something there? Ni memang space yang kita tengok kan? Dia memang space ke dia there's something there? Something ke space? Space atas jalan sangkaan. Tapi sebenarnya dia bukan space. Pasal apa? There is something there. Ada oksigen tak keliling kita? Ada wap air keliling kita? Ada? Tak tahu. Tak tahu, dengar lah kau. Ada karbon dioksida keliling kita? Ada? Karbon dioksida ada. Lagi apa? Gas nitrogen ada. Macam-macam mana lagi? Ada jin keliling kita? Tanya demo tu kalau dia mari tak mari. Ada malaikat keliling kita? Something there. Sebut space tu di atas mata kita tak boleh kesan. Itu panggil space. Tanya. Itu panggil tempat kosong ni kan. Kita kata kosong, tak jin berapa ekor duduk sebelah saya. Berapa orang duduk? Mana berapa orang kau? Lagi di kabar tu. Saja saya buat lawak itu. Orang kata betul ke Ustaz? Ditanya tak kira jawab sungguh apa tahu. Jawablah kau. Takut apa kau? Jadi penamaan kepada lapang tu sangkaan saja. Yang tu pun ambil faham elok-elok kan.
Jadi yang dipanggil occupied space. Siap. Itu yang kadang-kadang sebut dengan bahasa orang putih itu lagi cepat faham. Pasal kita jarang bahas bab-bab macam tu. Lapang-lapang apa benda. Bahasa tak dipakai dalam bahasa piawaian. Kita duk pakai khasnya dengan bahasa orang putih. Jadi sebut orang putih tu kadang sedap lagi, mantap lagi. Kalau orang putih memang dia keliling kita ni, yang ni dia tak panggil space. Space ni mana? Lepas pada atmosphere tu. Tu baru dia panggil space. Yang ni kalau sebut pun space lugawi. There is still a lot of space here. Kalau kat buku pun tulis, there is a white space here. Dia panggil space juga kan. Jadi yang tu space lugawi. Space pada sangkaan. Tapi sebenarnya bukan space. Maksudnya dia bukan kosong. Dia bukan lapang. Bahkan dia diisi. Hatta yang orang putih kata lost in space tadi, angkasa lepas tu, dia panggil space pada sangkaan. Dia orang pun tak nak sampai tempat tu. Dia orang pun tak pernah kaji apa ada. Yang dia orang sangka space, tempat kosong tu, sangkaan mereka adalah space. Bukan saya cakap apa ni? Boleh? Takut saya cakap ni berbelit-belit. Dia kata apa? Semua alang angkasa lepas ni vacuum. Dia kata macam tu kan. Vacuum apa ni? Kosong lah. Kalau kita bumi ni, dia bukan space. Sangkaan je space. Tapi ada oksigen, ada ni macam-macam gas, air lah, apa. Atas angkasa tu baru space, betul space. Kita ni bukan space. Kalau space pun atas sangkaan aja. Sikit. Itulah maklumat yang dia nak sampai kat kita. Yang kata sangkaan saja. Ia lapang padahal penuh dengan angin. Kalau ulama kita dia sebut dulu angin je lah. Kalau dalam kitab ni lah disebut oksigen, nitrogen, karbon dioksida. Agak-agak kalau orang tua-tua dulu lah dia dengar dalam kitab ulama-ulama kita tulis tu. Agak-agak dia kata apa? Kitab ni sesat. Apa ni menentang apa? John karbon dioksida, nitrogen ni. Sesat habis orang. Dia sebut apa? Angin. Padan. Itu je level orang kampung kan, orang awam sebut angin. Satu saya sebut sikit, oksigen, karbon dioksida. Ni benda tu tak ada muskil dah, memang keliling kita. Dia space pada sangkaan, betul? Tapi sebenarnya bukan space, penuh keliling macam-macam kita ni. Bila kita berjalan, kita meninggalkan tempat ni, apa yang ada di hadapan kita dia akan laris, mengisi ruang kosong yang telah kita tinggalkan. Kita akan istilahnya seolah-olah macam biduk berlalu, kiambang bertaut. Itulah dalam tasik, kalau ada pokok kiambang yang kecil-kecil warna hijau ataupun muka air tu, bila kita lalu macam mana? Dia belah. Dia bukan menghalang pergerakan kapal, sampan. Tapi bila lalu macam mana? Yang belakang ni tutup. Lalu dia belah. Ibarat kita duduk lalu ni macam tu. Nampak macam space, tapi sebenarnya kosong. Bila kita berjalan, maksudnya kita sedang merombak apa molekul-molekul gas apa yang kita tak nampak ada di depan kita. Bila kita berjalan, apa yang sekeliling tu dia akan cover balik apa ruang kosong yang telah kita tinggal. Macam tu kot bahasa ni. Tak faham kalau sudah. Faham macam tu paduki payah. Itu yang dia kata padahal penuh dengan angin. Saya kata angin ni apa? Nisbah orang dulu sebut angin pun padan dah. Tapi orang dulu walaupun sebut angin macam tu, iman dia. Mustahil yang Allah Ta'ala mengisi ruang. Zaman lah ni sebut angin, kita sebut oksigen, faham. Tapi duk akidah Wahabi. Itu masalah dia. Baik. Kerana sebab itu dinamakan dia lapang yang disangkakan orang akan dia.
Jadi dipanggilkan lapang oleh siapa? Di atas sangkaan orang ramai, kata-katanya orang tak faham, dia memang space dia memang kosong. Tapi sebenarnya keliling kita ni bukan kosong. Bahkan akak memang ada apa yang ada sekeliling kita, itu yang menyebabkan Allahumma salli wa sallim ala sebab apa? Memang ada pada keliling kita ni bermacam-macam. Yang tu yang menyebabkan kita boleh menapah, ada air yang ada sekeliling. Tambah kalau kita kaji alam binatang, ada binatang yang dia, yang space yang kita anggap space ni sebenarnya bukan space. Dia boleh absorb air daripada udara kita ni, atmosfer ni, tanpa perlu minum air. Dan dia boleh hidup bukan saja berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan tak ada makanan, tapi air dia boleh ambil dengan hanya air yang ada dalam persekitaran, wap air yang ada di udara. Agak binatang apa tu? Mau tahu tak? Dia tak perlu minum air. Kalau dia tak makan pun dia tak mati. Tapi air ada kat dia. Dan air tu dia tak perlu minum air. Dan kulit dia boleh absorb air yang ada di udara untuk dia nak dapatkan bekalan air dia. Dia tak perlu ada tak ada air minum. Tak payah. Binatang apa? Teka. Lalat. Tak. Lalat tidak. Lalat kalau kurang mati. Cacing. Cacing tak. Cacing tak boleh ambil udara. Lagi. Teka dia. Kuat ni. Biawak pasir. Tu jauh sangat. Pergi pasir tu. Keliling kita kan berlambak-lambak. Apa dia? Cicak. Cicak cuma kurang tak? Buah dalam tin. Tapi bagi boleh oksigen lah. Kalau tak mampu, dia tak ada pernafasan. Tak payah berbuah air tak? Dia hidup. Boleh hidup. Nak mati. Boleh beranak pinak pula kalau ada. Mana serangga dan masuk kat dia dan baham tu satu hal lah. Tapi tak perlu berbuah air kat dia. Tak perlu berbuah air. Betul boleh hidup? Boleh. Memang dia hidup. Dia boleh ambil udara, air yang ada di udara. Antara yang memang ada, itu lah, biawak. Bukan biawak. Dop tu lah, dop. Saya pernah sembang dengan kawan-kawan. Itu kawan kan. Kalau cicak tu macam mana? Pernah ke? Saya pernah bawa je kaji. Pernah? Tapi tak adalah saya ambil pun dalam balang. Saya rumah saya, sebut macam mana? Rumah saya bukanlah hulu tu lah. Tingkap macam ni lah. Tingkap nakor ni. Tak nak bagi ada serangga masuk. Kadang ada musim kelkatu ke apa kan. Tak ada nak tutup tingkap kan. Nanti buat apa? Buat jaring. Jaring rapat tu lah. Jaring rapat tu. Memang nyamuk apa tak boleh masuk. Sini buat jaring. Dalam saya buat jaring juga. Jadi tingkap tu, yang mana yang tak nak buka, tutup siap-siap. Dan ada cicak dalam tu. Bertahun dah tengok cicak dalam tu duk ada ke, tak mati-mati, beranak pinak, banyak pula tu. Tak ada air pun. Jadi apa dia punya resolusi dia? Dia boleh survive, dia boleh hidup. Dia boleh hidup dan beranak pinak pula dalam tu. Walaupun tak ada air yang dia sedut, yang bagi tadah bagi dia minum. Betul dia ambil air mana? Memang kulit dia boleh bukan eksploitasi. Dia boleh apa istilah dia? Kalau boleh bukan eksploitasi. Boleh menyerap, ambil bahasa Melayu ni. Boleh menyerap, boleh minum air. Dia boleh ambil air daripada wap air tu untuk jadi bekalan air dia. Biawak padang pasir tu apa? Dop tu lah. Saya ada kawan tu dia duduk Mesir. Memang duduk beledop dalam rumah. Dia beledop tu dia berbuah air lah. Dia buah air. Lepas tu bila ada musim cuti dia balik. Dia lupa dop yang dia simpan dalam bilik dia. 6 bulan. Duduk dalam sangkar. Duduk dalam sangkar 6 bulan. Dia kata balik ni jumpa bangkai lah.
Balik Malaysia, terlupa buah air, terlupa pesan kat kawan nak bagi makan, minum apa kan. Ya nah? Balik Malaysia. Balik-balik buka pintu. Terkejut, surprise besar. Macam mana? Hidup lagi kau? 6 bulan. Duduk dalam sangkar. Tak ada air, tak ada makan. Hidup. Betul kata, yang bagi hidup nanti mati siapa? Allah. Sikitlah situ kan. Tapi kita tak anjuk pasal kita dah hukum adat tu. Baru kenal. Rupanya dia boleh ambil air daripada udara. Jatuh. Tak perlu ni. Esok boleh adopt terus apa buah air. Nak buat uji kaji cicak ke tak payah buah air dia. Tapi kalau boleh burung tak buah air mampus sikit itu. Nak cerita apa ni? Macam mana boleh cerita situ? Space yang pada sangkaan. Space pada sangkaan. Baik. Au yakuna aradan yaqumu bil jirmi. Okey. Jadi terdekat kita bicara ni, mustahil memasalah Allah Ta'ala dengan hawadis. Maksud hawadis tu makhlukat. Apa nama makhluk? Mustahil Allah Ta'ala ada ciri dan sifat tu. Pasal Allah ilah. Dia prinsip dia pula laisa kamitslihi syai', tak ada misil dengan dia. Jadi memisil dengan Allah Ta'ala tu maksud dia macam mana? Apa-apa yang ada pada sifat makhluk, khas ciri dia occupy space, tu nama dia jirim, ataupun bersusun-susun dengan sesuatu, atau istilah dia dipanggil jisim. Kalau satu dia dipanggil jauhar. Ambillah sikit istilah-istilah tu. Jumpa nanti ke depan apa dia? Arad pula. Jadi Allah mustahil jirim, Allah mustahil jisim, Allah mustahil jauhar, Allah mustahil arad. Okey. Ngaji ni bila jumpa istilah ambil telan sikitlah. Kalau tak ada, dia tak boleh nak rasa apa, yakin apa yang bila kita sebut mustahil jirim jisim pada Allah Ta'ala. Satu. Dan kalau kita dengar orang duk sebut sesuatu, kita nak boleh kenal pasti dia sebut ni betul ataupun salah. Kita tak boleh nak menghukumkan akidah dia betul ataupun salah, sesat ataupun tidak. Pasal kita tak faham takrif apa yang disebut tu, apatah lagi bahasa yang disebut tu mengelirukan. Nampak macam yang ni betul fahaman ketuhanan, rupanya sesat barat. Bahkan boleh jatuh kufur di atas salahnya akidah memahamkan berjuzuk, berjisim, beranggota, mengisi ruang, berada di tempat, ambil manfaat pada makhluk. Banyaknya ciri-ciri kesesatan dan kesalahan. Sekalipun katalah tak bawa pada kafir di atas jumhur ulama, tapi atas namanya sesat. Dan ada ulama yang mengkafirkan orang macam ni. Na'udzubillah. Adakah sebab ketuhanan ni, kalau zaman kita lah ni, antara yang jadi fitnah besar dalam bab akidah ni, bab memasalah dengan Allah Ta'ala, dengan hawadis, dengan tak perasan. Rupanya yang tu adalah intiqad, memasalah juga. Walaupun katalah atas disebut tadi, tak sampai jadi ada konfidensi bahawasanya jatuh kafir, tapi sesat. Bahkan sesat tu, dia boleh membawa kepada jatuh kafir. Terutamanya pada orang yang tak faham macam mana nak tanzih Allah Ta'ala pada sifat kekurangan. InsyaAllah sambung kita, au yakuna aradan yaqumu bil jirmi. Itu dulu. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.